Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada hadirin hadirat. Maaf kerana sedikit terlewat kerana ada terdapat masalah teknikal. Jadi selamat datang diucapkan kepada semua peserta IKMAS yang sedang melihat live kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah perkongsian yang bertajuk Bicara Intelek oleh seorang ustaz daripada Unit Komunikasi Awam Negeri Sarawak UKAS. Jadi kita tengah menunggu penceramah kita ya. Okey. Sebentar. Okey. Okey, kita menjemput penceramah kita untuk bersama-sama kita pada hari ini insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu penceramah kita pada hari ini. Nama sebenar penceramah kita adalah Muhammad Nur Hamizan bin Hamid. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Bong. Beliau juga merupakan anak kelahiran tanah bertuah kampung Kupang, Saratop. Ada orang Saratop ke dalam live talk boleh komen. Okay. Mendapat pendidikan menengah di SMK Agama Saratop Asar dan merupakan batch yang kedua. Beliau meneruskan pendidikan peringkat diploma di Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak dan bergraduasi pada tahun 2012. Seterusnya, beliau mencabar diri untuk beralih bidang pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian pengurusan awam di Universiti Utara Malaysia. Dan sekarang berada dalam tahun terakhir pengajian peringkat ijazah sarjana ataupun master dalam Sains Kaunseling dan Psikologi di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Antara bidang kerja beliau adalah sebagai freelance motivator, trainee kaunselor, penceramah agama, pegawai khas agama di Jabatan Hal Ehwal Khas, pensyarah Persijilan Asas Pengajian Islam Perapi IKMAS Jakim Telaga Air, penyampai radio media dakwah Sarawak MDS, dan sekarang berkhidmat sebagai pegawai komunikasi Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Jabatan Ketua Menteri. Okay, jadi apa khabar Ustaz? Sihat ya Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ya, Alhamdulillah sihat. Jadi tanpa membuang masa, kita terus menjemput Ustaz Bong untuk meneruskan majlis kita pada hari ini, iaitu Bicara Intelek IKMAS 2020. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan ataupun tawaran daripada MPP IKMAS 2019-2020 untuk kita membincangkan tentang panduan belajar e-learning mengawal emosi dan mental dalam mod pengajian online. Betul? Jadi sebelum saya mulakan, boleh saya tahu, boleh clear suara saya? Clear Ustaz. Okey. Untuk pengetahuan semua sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan mental ini merujuk kepada kesejahteraan dari sudut psikologi, sosial media. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mendefinisikan kesihatan mental ini sebagai salah satu kebolehupayaan seseorang dalam mengenal pasti potensi diri, kemahiran untuk mengatasi stres, produktiviti dan keupayaan dalam memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi, apa yang saya nak sampaikan berkaitan tentang 3 kombinasi perkara, iaitu depresi, tekanan, gelisah dan stres. Ia merupakan salah satu penyakit yang kebiasaannya dialami oleh mereka yang murung, yang stres, yang mempunyai pelbagai bentuk masalah. Apa yang saya katakan 3 kombinasi yang menyebab ataupun jadi faktor kepada perkara ini berlaku adalah, pertamanya adalah kognitif, pemikiran kita. Keduanya adalah hati, perasaan kita. Dan yang ketiga, dia boleh mencorak tingkah laku dan juga menyebabkan banyaklah berlaku perkara-perkara yang negatif ataupun mazmumah ya. Baik.
Sebagai seorang pelajar aliran agama, terutamanya di kalangan pelajar IKMAS, ya, kena ada mindset pemikiran yang positif. Kenapa saya katakan perlu mindset pemikiran yang positif? Pembelajaran online adalah sama seperti pembelajaran hari biasa. Anda hadir ke kampus ataupun tidak ada kampus, mohon excuse ataupun sebagainya, yang melibatkan komunikasi. Cuma yang membezakannya adalah kita tidak bersemuka, kita melalui ruang maya, Facebook, Meet, Google, Zoom dan sebagainya. Banyak lagi media-media yang boleh kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pensyarah-pensyarah kita ataupun rakan-rakan kita. Still boleh mendengar, still boleh bercakap, still boleh melawak. Contoh yang pelawak yang gini heavy, yang bukan introvert, mereka di kalangan yang extrovert. Baik. Saya nyatakan, apakah benar kerisauan anda pada hari ini disebabkan oleh tempoh PKPP ataupun tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Bersyarat PKPPB masa ini dilanjutkan sehingga penghujung tahun 2020? Ramai di kalangan kita, ramai anak muda, orang dewasa ataupun sebagainya, mereka memikirkan bahawa tahun 2020 kita boleh lihat kereta terbang, betul? Kita boleh lihat bangunan yang tak pakai pintu lagi, lompat-lompat. Semua era 2020 dimomokkan pada satu ketika dahulu adalah zaman yang penuh dengan teknologi. Tak ada lagi orang bercakap face to face sebagainya. Ini yang kita alami. Kalau bukan kerana COVID-19, kita tidak akan terdedah dengan ilmu digital, kita tidak akan terdedah dengan ilmu-ilmu teknologi. Jadi, apa yang menjadi kerusingan sebagai seorang pelajar di institut ataupun di universiti sektor awam ataupun swasta, terutamanya, mereka risau tentang kelas pengajian, kemudian latihan industri, tempoh graduasi, bayaran pinjaman pelajaran, ataupun mereka yang berada di kampus risau tentang makanan ataupun perubatan. Mereka risau tentang perkara ini untuk apa? Untuk diri mereka, untuk kawan-kawan mereka, ataupun untuk siapa? Sebenarnya yang mengatur takwim, yang mengatur segala urusan-urusan adalah pusat pengajian. Suka saya nyatakan di sini, jangan risau, perkara ini adalah tanggungjawab pihak pengurusan dan pentadbiran pusat pengajian. Contoh pelajar IKMAS, mereka perlu risau tentang apa? Tentang keselamatan, tentang kesihatan sahaja. Fokus dan terus fokus. Yang menyusun takwim adalah pihak pengurusan IKMAS. Kemudian patuh dan ikut takwim perancangan yang diberikan oleh setiap daripada pensyarah-pensyarah. Patuh dan hormat, ikut dan sebagainya. Anda masih beruntung. Kerana apa? Anda berada di pangkuan keluarga. Contohnya, Anda berada di kampus. Dalam pada masa yang sama, Anda giat nak balik, nak jumpa mak ayah, nak tahu macam mana keadaan mak ayah kat kampung. Sebenarnya, Anda masih beruntung, saya katakan sekali lagi. Beruntung sebab buka pintu pagi-pagi tengok muka mak bapak masih ada di depan. Anda boleh lagi bergurau, senda dan sebagainya. Kerana apa? Anda beruntung. Saya jelaskan, Anda masih beruntung tidak berada di kampus pada ketika ini. Seterusnya, beri fokus dan terus fokus kepada mod pengajian online. Jangan sembrono. Belajar online ini kita anggap ada satu cabaran. Adalah satu madah, istilah dalam bahasa Sarawaknya, satu pembakar semangat kita. Supaya kita lagi nak berjaya, kita kenalah tempuhi cabaran. Okey? Baik. Pelajar-pelajar menyatakan niat mereka, perasaan mereka, nafsu mereka belajar online ini sangat susah, Ustaz. Sangat susah. Saya sendiri mengalami belajar secara online dalam mode online ni, mengambil master tu. Saya berpersepsi bahawa belajar online ni banyak kemudahannya dan kurang kepada kesusahannya. Kerana apa? Tiada yang susah jika kita adalah seorang yang bersemangat dan ada keinginan untuk berjaya. Tamat pengajian 3 tahun. 3 tahun tempoh pengajian di IKMAS bagi saya terlalu singkat. Banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu kita top up. Kalau tak bersemuka, itu bukan istilahnya aku perlu bersemuka untuk aku berjaya. Tidak. Orang belajar internet untuk masak pun pakai online. Nak capai cita-cita, orang belajar akses internet ataupun nak belajar perlu pakai YouTube. Orang belajar buat Google YouTuber, orang belajar semua pakai YouTube ataupun belajar pakai Google. Jadi tidak menjadi masalah kepada anak-anak muda pada hari ini, terutamanya pelajar-pelajar IKMAS, untuk menceburkan diri dalam bidang digital. Anda beruntung. Sekali lagi saya kata, Anda beruntung. Yakin Anda mampu menghabiskan baki semesta yang tinggal. Baik. Islam
adalah didikan kita. Didikan pelajar-pelajar IKMAS dicorak dalam corak Islam. Jadi Islam ajar kita untuk bersabar, jangan putus asa. Berhadapan dengan cabaran-cabaran ini, insya Allah anda yakin anda mampu berjaya. Kemudian anda bakal asatidz dan asatizah. Didikan agama mesti menjadi panduan dan pegangan. Cikgu ajar hal agama, sabar, tenang untuk kita. Sebagai suatu hari nanti aku akan digelar orang ustaz. Suatu hari nanti aku akan digelar orang ustazah. Suatu hari nanti aku akan dianggap sebagai orang yang bawa agama. Apa-apa persoalan agama akan datang kepada aku dan aku kena bersedia. Kalaulah anda memberi 1001 alasan, belajar secara online ini adalah satu masalah besar, anda rugi. Selagi mana ilmu itu boleh dituntut menggunakan metode ataupun media-media sosial kah, menggunakan metode apa-apa sekalipun, anda masih mampu boleh belajar. Bukan anda mendengar, tapi anda buat benda lain. Ini silap. Compare-nya bila anda berada di kampus sekalipun, kalau anda seorang yang dalam bahasa Sarawaknya penyakat, pelawak, ataupun orang yang terlalu beri fokus, akan menjadi tekanan, akan menjadi stres bertambah-tambah bila anda belajar melalui secara online. Fokus akan hilang. Ini saya akui, baik. Tetap boleh faham sebenarnya bila kita belajar online. Cuma peningkatan fokus dan tumpuan. Gunakan sepenuhnya panca indera telinga kita untuk mendengar. Kalau sebelum ini kita mendengar secara melihat secara abstrak konkret. Lecturer belajar di depan, mengajar di depan, kita boleh mendengar. Bila-bila masa bila kita nak bising, lecturer boleh tegur. Tapi di sini yang bisingnya adalah diri kita sendiri. Kena be aktif sebagai student. Baik. Ada juga dinyatakan bahawa terlalu banyak gangguan semasa kelas online. Saya hilang fokus, Ustaz. Saya hilang fokus untuk belajar. Jadi, memang saya akui bahawa perkara-perkara ini memang tidak lepas. Sebagai seorang pelajar yang belajar secara online, memang saya akui dan saya sendiri merasai. Contoh yang pertama, dengan bunyian-bunyian bising. Ada motosikalnya, ada orang berteraisnya, ada orang masak ketok di dapurnya, ada orang bising lah, istilah bisingnya. Kemudian tempat yang sempit, susah nak bergerak sana, susah nak lagi dan macam lagi, bukan itu adalah cabaran. Kemudian capaian internet terlampau slow, nak pusing-pusing tunggu doangan, pusing-pusing, itu pun merupakan salah satu gangguan bila kita belajar secara online. Kemudian gangguan adik-beradik, adik kecil, anak kah, contoh orang mesti belum ada beranak. Contoh, adik nak minta susu, kena dengan abang nak jual. Adik minta susu pun kena dengan kakak nak jual dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu gangguan, bukan major tapi minor ya. Kemudian bertembung dengan masa dan pelan keluarga. Minggu tu sepatutnya kita ada kelas, tetapi dalam atur keluarga, minggu tu kita nak pergi piknik, minggu tu kita nak pergi ke Sematan, minggu tu kita nak pergi ke Lulu. Bertembung dengan waktu kelas, kita kena atur waktu tersebut sebaik mungkin. Contoh, jiran sebelah mula program ataupun majlis persandingan, perkahwinan, akikah dan sebagainya. Kita sebagai pelajar hari untuk sama juga, kita kena hadir kelas online. Mana satu prioriti keutamaan kita adalah berhadapan secara online, bukannya secara makan. Memang nyaman makan di sebelah, makan nasi kuningnya nyaman, makan kari apa sebagainya, memang nyaman. Cumanya apa capaian kita? Kita nak fokus belajar walaupun dalam keadaan mode online. Seterusnya, mungkin berlaku gangguan bekalan elektrik. Ini lumrah. Mana-mana yang hidup di pendalaman, saya yakin mereka mengalami masalah seperti ini. Masalah air tak jadi masalah sangat. Belajar online, tak mandi pun tak apa. Yang penting ada bekalan elektrik ataupun lampunya ada lighting. Taklah kita bercakap dalam ruang lingkup seperti dalam gua dan sebagainya. Kemudian suara pensyarah tidak jelas. Ini sangat-sangat saya akui. Jenis pensyarah yang diam, kurang bercakap, tambah lagi dalam kelas punya mengajar kita dalam mode slow motion. Kita pun bila berhadapan pun dengar suara pun kurang jelas. Jadi dalam mode pengajian online kita rasa Allahu Rabbi ala lecturer tu dah lah dalam kelasnya si bapa clear, dalam tu pun si bapa clear. Okey, ada solution di kelas. Seterusnya, susah bertanya dan faham jawapan. Bila kita bertanya secara berdepan, kita boleh melihat body language, kita boleh melihat
persoalan-persoalan kita. Tapi bila kita bertanya secara asas talian, tambah lagi kita malu. Di sekeliling kita tu mungkin bukan rakan-rakan di kelas, mungkin cousin-cousin kita, mungkin adik-beradik kita yang pernah nangah kita kelakar. Dan ada persepsi orang bila nangah kita berhadapan dengan berhadapan dengan telefon, walaupun baru sekejap orang pandang kita tu alah antisocial. Ini satu tekanan. Kita sedang hakikat, kita menuntut ilmu, kita belajar. Kena perbetulkan persepsi di sekeliling kita juga. Aku belajar, aku nak fokus, tolong hormati masa aku. Baik. Terjemahkan gangguan-gangguan yang saya nyatakan tadi untuk kita lebih positif. Contoh, yang pertama, bunyi bising tadi. Kita carilah alternatif lain, tempat yang kurang bising dan kurang gangguan. Contohnya mungkin di kampung kita orang ada sawah padi yang ada line internet lah. Sawah padi, make sure kita orang pun line telefon, make sure kita orang pun line laptop ya full. Ataupun chip lu full lah, bateri kena full. Kemudian belajar dalam persekitaran mencabar, saya yakin seorang yang berani mencuba untuk berjaya, dia akan beri 1001 alasan. Walaupun di dalam hutan, kita pernah lihat dalam media sosial apa yang di-viralkan orang, pelajar-pelajar Sabah, pelajar-pelajar di Labuan sebagainya, mereka mengambil alternatif untuk belajar online di dalam hutan. Tapi ini bukanlah satu benda yang merendah-rendahkan mereka. Sebenarnya ini adalah cabaran untuk pelajar-pelajar yang belajar agama. Baik, itu bunyi bising. Cari tempat yang kita rasa, okey, tok tenang. Okey, situ tenang. Kita belajar di situ, fokus sepenuhnya supaya kita ada gangguan-gangguan bunyi bising. Baik, yang keduanya. Tadi saya madak tempat yang sempit, susah selesa. Tempat yang selesa adalah keputusan anda. Kalau anda rasa di parking kereta anda selesa buat kelas online, tolak di parking kereta. Contoh, kalau anda rasa di kebun anda rasa selesa, ruangnya besar, anda polah di kebun. Keputusan untuk mencari tempat yang selesa adalah bergantung pada diri kita pun. Ingat, zaman ibu dan ayah kita dulu pun belajar 10 kali ganda susahnya. Si ada lampu, si ada pelita, si ada apa, pen pun, peset kontot dan sebagainya. Jadi kita kena ambil mod pelajar, mak bapak kita dulu belajar dalam keadaan yang sangat susah. Tahun mereka mungkin tahun 1970-an, mungkin tahun 1960-an, mungkin tahun 19 ke bawah. Kita dah era globalisasi, era teknologi. Kita kena berdepan. Semakin tinggi tingkat teknologi tersebut, maka semakin tinggilah cabarannya. Baik. Yang ketiga, pastikan tempat dan kawasan kurang jaringan internet. Okey, pastikan cari tempat yang ada jaringan internet. Contoh saya di Kampung Kupang. Jaringan internet agak slow untuk telco-telco tertentu sahaja. Kemudian saya pergi ke Seratok. Mungkin di Seratok ada jaringan internet yang kuat. Saya ambil masa sehari, at least ni 2 jam kelas ataupun 4 jam kelas untuk saya beri fokus. Pergi ke Seratok ataupun pergi ke pekan yang ada. Contoh juga, kampung saya nak pergi ke bandar pekan makan masa. Ada alternatif lainnya. Contoh, mesej personal dengan pensyarah, ustaz, doktor, saya dapat nak attend kelas tu sebab jaringan internet di kampung saya sangat-sangat slow. Minta dengan lecturer, minta dengan pensyarah untuk rekod sepanjang kelas 2 jam ya. And then bila dah settle rekod, kita minta recordingnya, kita lihat balik. Kita boleh belajar, still boleh belajar. Sama juga walaupun kita still boleh bercakap, in case kita nak bertanya soalan secara verbal, kita boleh lisankan melalui penulisan kita dalam WhatsApp. Kita boleh tulis melalui WeChat kita, bukan WeChat, Facebook dan sebagainya. Terutamanya WhatsApp lah. Kita ada grup WhatsApp. Kemudian yang keempat, berterus terang dengan keluarga untuk tidak ada sebarang pesanan dan gangguan dalam tempoh kelas online. Biasalah mak bapak kita tu bila, oh jang, kau tolong beli susu, oh jang, kau tolong pergi jumpa dengan mak kiah, padahal dengan mak kiah, mak minta bawang bakung sebiji. Padahal dengan bapak kau suruh beli. Banyak pesanan penajak sebab apa? Mak bapak kita sayang kita. Tapi dia si tahu, guys, anda tidak berterus terang. Perlu berterus terang supaya anda dapat keselesaan masa belajar. Mak, bapak, kami hari itu ada 2 jam kelas. Kelas kami tentang keusahawanan. Kami mau kelas tu kami achieve sepenuhnya.
So kita nak nyuruh kami pergi kedai, make sure kita suruh kakak dulu kah, tak suruh abang dulu kah, ataupun tak suruh adik dulu. Kami nak fokus belajar dalam tempoh 2 jam tu aja. Pada terus terang dengan mak, insya-Allah mak bapak kita terlihat memahami ini akan menggagalkan anak-anaknya. Seterusnya, terjemahan gangguan tersebut ke positif. Cuba elakkan terlibat jika masa bertembung dengan majlis. Anda berada di kampus sama si menghadiri majlis tersebut. Tiada perbezaan. Sambil contoh. Anda belajar di kampus. Tarikh tersebut kakak anda berkahwin. Kalau diizinkan anda boleh balik, anda boleh balik. Sebab kalau tidak bertemu dengan ujian ataupun tidak bertemu dengan mana-mana aktiviti, anda tidak boleh balik. Sama juga kalau anda di rumah, disiplin diri itu penting. Tak perlu hadir ke dalam majlis pernikahan tersebut pun tak jadi masalah, still boleh berjalan. Kakak anda tetap jadi isteri orang, abang anda tetap jadi suami orang, ataupun mak bapak anda tetap boleh. Cumanya fokus anda adalah belajar. Masa ini anda sebagai pelajar emas. Baik. Persiapkan alatan untuk kelas online sehari sebelum supaya boleh mengurangkan tekanan jika secara tiba-tiba berlakunya gangguan bekalan elektrik. Ini jelas, ya? Bila kita tahu esok jadual akan diberi kelas, jadual kelas, kita kena prepare awal-awal. Chargekan telefon penuh-penuh, chargekan laptop penuh-penuh, baterinya, chargekan PC penuh-penuh supaya tidak ada gangguan. Tiba-tiba, dalam keadaan kita gelap, kita dapat online. Persiapkan peralatan-peralatan yang boleh menjadi kita lebih bersemangat untuk belajar secara atas talian. Baik. Yang ketujuh, personal message dengan pensyarah jika kurang jelas. Gunakan medium chat WhatsApp supaya pensyarah alert. Doktor, kami masih faham. Kami masih jelas-jelas suara kita. So, message personal dengan lecturer doktor yang mana kami masih faham, minta kita jelaskan. Mungkin yang boleh ulang balik dalam siaran online-nya ataupun yang boleh jawab kita secara personal dalam message. InsyaAllah kita boleh berkolaborasi di dalam medium online ataupun berkolaborasi, bercakap dalam medium WhatsApp dan sebagainya. Sangat membantu, insyaAllah. Seterusnya yang ke-8, hak anda adalah untuk faham. Sebagai pelajar, hak anda adalah untuk faham apa yang diajar oleh pensyarah. Boleh bertanya melalui medium chat, WhatsApp dan banyak lagi. Pensyarah yang profesional, ya. Saya ulang, pensyarah yang profesional tidak akan melenting, bahkan akan mark not benda yang kurang faham daripada pelajar, dan mereka akan memberi tumpuan penuh kepada apa kelemahan yang mereka sedang alami. Baik, ini jelas kepada kita. Tiada gangguan sebenarnya bila kita menjadi sebagai seorang pelajar yang proaktif. Pelajar yang aktif ingin capai, ingin achieve. Contoh anda ingin achieve sebagai seorang pelajar lulusan diploma pengajian Islam buat dakwah, ataupun pelajar diploma pengajian Al-Quran dan Tafsir, macam itulah contoh di emas. Anda boleh, saya yakin anda boleh. Saya lahiran di sana pun hari-hari akan ada cabaran, dan ambil cabaran itu sebagai satu motivasi ataupun pembakar semangat. InsyaAllah anda boleh berjaya. Okey, mengapa perlu merasa tertekan bila anda belajar online? Aduh, susah Ustaz, kami rasa kami sedapatlah nak fokus dalam mod online tu, kami sedapat. Kenapa? Istilah kenapa? Kenapa? Istilah kenapa? Asyik kenapa? Kenapa adalah alasan. Jangan terlalu kerap menggunakan istilah kenapa. Kenapa adalah alasan. Kenapa? Bahkan gantikan kenapa tersebut dengan bagaimana. Bagaimana kita cari solution. Okey, bagaimana cara aku nak maulah tu? Maksudnya kita cari solution. Kalau kenapa lah aku maulah benda tu? Kenapa aku maulah benda tu? Sedangkan bukan hak aku, bukan part aku, bukan malaslah. Itu kenapa? Kita cari alasan. Mungkin kita bagaimana aku perlu achieve benda tu, dapat benda tu, insyaAllah kita akan cari solutionnya. Anda boleh mengatur dan minta masa rehat. Contoh, 2 jam kelas online. Mustahil lah lecturer nak kelakar 2 jam yang tanpa rehat. Minta excuse, doktor, ustaz, ustazah, kami minta 5 minit untuk kami, kita dah sekejap, kami nak makan angin sekejap, kami nak minum kejap, kami nak apa, contoh nak minta excuse. Pas 5 minit masuk balik. Make sure jangan sedih padah dengan pensyarah. Pensyarah kena tahu ketiadaan kita ataupun keberadaan kita. Seterusnya, anda boleh mendengar sambil makan apple.
Makan apple, minum kopi, minum teh, makan cendol, santai, makan dessert yang manis, mengapa perlu tertekan? Sedangkan anda boleh minum. Contoh, saya kelas online, saya boleh minum. Contohnya, anda boleh makan kopi. Sambil-sambil telinga anda ada earphone. Anda boleh makan, faham, catatkan beberapa poin-poin yang penting. Anda boleh mendengar. Di sini Allah uji kita untuk menggunakan sepenuhnya panca indera telinga kita. Mendengar insya Allah mendengar dengan catatan-catatan yang ada di tangan kita boleh membantu kita untuk memahami apa yang kurang, apa yang kita tidak faham. Santai. Belajar online bagi saya sangat santai. Contoh, kalau kita di dalam kampus, kita belajar online, nak minta excuse 5 minit pun pensyarah dah jeling dah. Jeling, nak pergi, nak alah-alah muka kita ajak, nak berkemih, nak berak, nak pergi situ, nak tak. Tapi di situ, lecturer si dapat tu, ialah kelebihannya bila kita belajar online. Kita nak pergi tandas, may I go to toilet, contohnya lah, ataupun kita si madah, 5 minit kita nak rest, angkat daripada kursi, ambil air kat dapur, ambil apple, ataupun ambil makanan-makanan, makanlah depan kelas online. Tapi make sure jangan ditayangkan muka kita yang sedang makan. Seterusnya, cuma masa belajar online beri tumpuan sepenuhnya. Be active student supaya anda tidak terlepas poin-poin penting. Mendengar dengan baik. Catat apa yang diberi oleh lecturer seberapa banyak mungkin. Mesti faham. Ada masa untuk bertanya. Bukan kita tu mendengar sambil tidur. Orang mendengar sambil tidurnya kurang sukses lah. Macam ni yang mendengar sambilnya tidur. Orang madah berzikir, pebula. Ia namanya pebula. Sebagai seorang pelajar yang masih muda, pelajar yang masih bersemangat, saya yakin pelajar-pelajar emas tahun 2019 insya-Allah akan bergraduasi pada tahun 2021 kelak ataupun 2020 untuk tiada 21 kelak insya-Allah kita orang akan dilihat sebagai yang lebih berkualiti. Mungkin zaman saya, zaman Ustaz Dahlan, lalu zaman Ustaz Asfar, zaman yang sebelum itu si ada yang belajar online. Kami orang si didedahkan untuk belajar online. Walaupun ada Encik Sarafi ngajar kami orang untuk menggunakan metod-metod online. Tapi kita orang diberi pendedahan untuk belajar online satu kelebihan. Si pandai pun kena buat-buat pandai. Si pandai pun tanya dengan orang pandai. InsyaAllah kita orang boleh buat. Saya yakin pelajar-pelajar ikmah ni proaktif. Tangga dari segi video yang dihasilkan, dari segi template yang dihasilkan, dari segi semuanya boleh. Sedangkan hakikatnya kita belajar online. Inilah dinyatakan bahawa bila kita belajar online fokus penuh, insya-Allah lebih hebat dapatan kita daripada kita belajar kelas. Banyak gangguan bising, kawan-kawan geletek, kawan-kawan tetak, muka kawan kena angkat menjus dan sebagainya. Insya-Allah belajar online lebih achieve benda yang kita nak capai. Seterusnya, hidupkan mod keriangan, kegembiraan, positifkan diri dan minatkan belajar. Kalau anda seorang yang introvert, pendiam, masa ini anda nak ketawa pun tak jadi masalah. Orang tak nampak pun gigi anda yang tak ada. Orang tak nampak pun muka anda yang tak berapa. Mood keriangan. Orang yang extrovert ni si boleh diam. Introvert, orang yang pendiam. Extrovert, orang yang peramah. Bila anda seorang yang peramah, anda boleh berkolaborasi, bertanya secara direct online dengan lecturer-lecturer. Tidak jadi masalah. Benda ini sangat-sangat mudah dan sangat membantu anda untuk sukses di peringkat diploma pengajian Islam dan dakwah ataupun Quran. Baik. Dinyatakan juga bahawa masa untuk assignment kurang ataupun tiada. Bila masa kami nak mulai assignment Ustaz? Bila masa kami nak fokus dengan kerja rumah? Kami di rumah tolong mak kami berjual kuih. Kami di rumah tolong bapak kami di kebun. Okey. Kena perjelaskan matlamat anda. Anda di rumah bukan cuti sepenuhnya. Anda di rumah belajar secara online. Masih ada medium, platform untuk anda belajar. Di kelas, di kampus sekalipun, kalau anda ditelepon oleh mak ataupun ayah, abang ataupun kakak, datuk ataupun nenek, oh Sahid, minta tolong balik dulu, bapak nyuruh kau pergi kebun, ngambil pokok rubiah. Kita sih boleh balik, hakikatnya kita sih boleh balik. Tetapi, bila kita berada dalam mod pengajian online, apa-apa sahaja pesanan-pesanan penajar seperti saya katakan tadi, banyak mengganggu kita. Macam ni caranya, perjelaskan, terjemahkan benda ya. Bapak, kami si dapat 2 jam tu, kami nak fokus dengan kelas online. Baik. Mungkin orang madah si ada masa untuk assignment. Saya menyangkal sepenuh-penuhnya.
Saya belajar secara online bermula pada awal tempoh PKP. Samalah kita belajar dalam mod yang super dahsyat. Masa untuk assignment saya, Allahu Rabbi. Masa untuk anak-anak saya, Allahu Rabbi. Masa untuk isteri saya, Allahu Rabbi. So, saya juga seorang peniaga. Banyak masa, saya bukan orang yang terus mentelaah. Anda mungkin ada yang bekerja sendiri, membantu orang tua, tapi gunakan platform ini untuk anda terus berjaya. Dia yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Siapa kita? Kita umat Nabi Muhammad, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita kena aku terima Allah si ubah nasib aku. Kalau hari ini aku berjaya disebabkan kesungguhan aku. Kalau hari ini aku gagal karena kelalaian aku. Percaya, Allah si akan ubah apa yang diri kita ni kurang, Allah ubah so kita punya ubah. Jadi tuan-tuan, perempuan dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahagian masa adalah sangat penting. Pembahagian masa adalah sangat penting dan anda perlu bijak mengatur masa itu sebaik-baiknya. Baik, yang pertamanya kena fokus bahagian masa. Jangan tanggung assignment. Nak buat esok, nak buat lusa, nak buat nanti, lama lagi tempoh nak hantar assignment. Silap. Kalau anda dah ada persepsi, mentaliti seperti itu, kena ubah dan terus ubah supaya anda tidak tersepit dalam kesempitan masa. Buat benda ini sebaik-baiknya. Bila masa kita tahu masa terlalu limit, terlalu kurang, kita kena bawa benda ini segera ke depan. Catat note dan due date assignment yang terawal. Buat contoh bahagian fiqh munakahat, kita catat hari esok yang hantar. So kita pola yang paling dekat, jangan pola yang minggu depan, pola yang paling awal supaya bila dah siap kah kat tepi, settle. Cepat siap, cepat relax. So otak kita si serabut, otak kita si stres, emosi kita si terganggu. Mungkin bila kita dah siap, kita boleh main hutan, kita boleh main game, kita boleh, bila dah siap, kita boleh self-care, kita boleh relax. Bila kita dah settle benda-benda yang sepatutnya adalah tanggungjawab kita. Jadi macam mana masa anda di kampus? Cukup masa? Kenapa? Okay, istilah kenapa saya guna. Kalau anda berada di kampus, masa belajar anda contoh dikemas, balik bersukan kena pada jam 5 petang. 5:30 dah siap-siap pergi ke makan dan seterusnya kita pergi solat berjemaah di masjid ataupun surau. Sama juga disiplin masanya di rumah. Kita belajar mendisiplinkan diri menggunakan masa. Dalam terjemahan konteks yang positif, assignment adalah tanggungjawab aku. Aku sebagai pelajar, aku mesti buat yang terbaik dan pastikan dapat yang terbaik. Make sure bila kita mula benda ya, pastikan yang betul-betul terbaik. Jangan kira kuantiti, kira kepada quality. Kerana apa? Kita mula assignmentnya, kita nak achieve, kita nak dapat markah penuh, kita nak dapat markah sepenuh-penuhnya supaya kita boleh sukses. Alhamdulillah bila kita dapat sukses fokus, kita pola. Mungkin ada markah kita nak 5/10, kita rasa tertekan. Sebab itu saya katakan, bila kita mula sesuatu tugasan yang diberikan oleh pensyarah ataupun doktor, ustaz dan ustazah, buat yang berhabis. Kalau kaki cari buat apa-apa yang betul-betul perlu, cari yang terbaik supaya bila anda hantar, anda rasa redha dan bertawakallah dengan apa yang anda dah buat. Percayalah anda akan berjaya. Si mudah untuk orang ya madahnya boleh berjaya, melainkan punya berusaha. Baik, amalkan dan jangan tinggalkan perkara itu. Saya nak sebut satu persatu checklist pelajar cuma 6. Yang pertamanya, perbanyakkan fikir perkara yang positif. Buangkan perkara-perkara yang mazmumah, yang mengganggu fikiran kita, yang boleh menyebabkan kita rasa tertekan, yang boleh menyebabkan kita rasa semak, yang boleh menyebabkan kita rasa sayu, rindu dan sebagainya. Buangkan dan kurangkan.
Kita fikir yang positif. Contoh yang positif, aku belajar di IKMAS, aku nak menuntut ilmu agama. Aku belajar di IKMAS selama tempoh 3 tahun. InsyaAllah selepas tempoh 3 tahun, aku akan berconvocation. Dan orang kampung akan lihat aku sebagai orang yang dah belajar agama. Saya kongsi pengalaman saya belajar di IKMAS. Saya adalah the only one belajar anak kampung Kupang yang belajar mendapat tawaran pertama di IKMAS. Saya antara pelajar pertama penduduk anak kampung Kupang yang belajar di IKMAS. Kerana apa saya belajar di IKMAS ini adalah saya nak mencuburi bidang agama ini sebagai salah satu roh saya, sebagai salah satu pegangan saya. Karena saya yakin belajar agama ini boleh bawa kita ke mana-mana. Orang yang stres dia boleh kontrol dengan spiritual. Orang yang stres, orang yang tekan boleh kontrol dengan emosi yang positif daripada didikan agamanya. Agama adalah master point yang boleh membetulkan segala-galanya. Siapa-siapa yang ada agama, saya yakin mereka akan kurang tekanan. Walaupun hakikatnya kita berdepan dengan cabaran, anda boleh kontrol, anda boleh kawal apa yang anda rasa tidak penting dalam kehidupan anda melalui platform media agama yang telah dipelajari di IKMAS dan sebagainya. Baik, susun jadual dan masa dengan sempurna. Contoh, kita tahu esok lusa ada kelas, susun jadual. Jangan sampai ada pertindihan. Kelas ini bertindih dengan kelas ini, kemudiannya kelas ini esok ada kuliah lain lagi. Kena susun atur jadual yang terbaik. Waktu sukan kita sukan, waktu belajar kita belajar, waktu ke kebun kita ke kebun, ataupun waktu apa, kena bahagikan masa itu dengan sepenuh dan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ulang, jangan bertanggung dan segerakan semua tugasan. Kenapa? Sifat saya bukan nak puji ataupun ini saya sangat-sangat takut bila ada tugasan-tugasan yang pending ataupun terlepas due date. Saya paling gelisah dan saya rasa Allah Rabbi, aku tak achieve benda ni, aku rasa aku berdosa. Contoh, saya letakkan persepsi jika saya bertangguh kerja, saya akan berhadapan dengan 1001 lagi masalah-masalah, cabaran-cabaran ataupun berhadapan dengan pelbagai lagi tekanan-tekanan dari luar. Saya belajar, saya fokus dan saya kena buat berhabis baik. Jangan tangguh. Assignment hari ini buat, bila dah dapat dia punya deadline untuk buat assignment, catat, buat nota kaki ataupun letak tepi. Make sure kita dah tulis dan kita dapat gambaran apa yang sepatutnya kita buat. Seterusnya, self care, me time. Okay, masa untuk diri kita sendiri. Perlu ada masa untuk diri sendiri, bebaskan segala unsur negatif. Macam ni kita nak self care. Selalu kita dengar orang pakar-pakar psikologi kah, konselor kah, sekretari dan sebagainya, lecturer, self care. Ada masa untuk input. Tidur kena cukup, masa rehat kena cukup, makan kena makanan yang sihat-sihat, jangan tengah malam butak baru nak angkat, masak mi Maggi, campur telur, pakai air minum. Contohnya nak self care. Mungkin kita nak pergi ke apa nama? Pergi berjalan-jalan, lepak dengan kawan, pergilah, no problem. Hari kelas bukannya sepanjang minggu, kelas pun at least seminggu ada 2 kelas, 3 kelas. Cari sehari untuk kita self care. Jalan-jalan dengan kawan, lepak di waterfront kah, lepak di Sibu kah, lepak santai, riliskan tension, luahkan perasaan. Aku belajar, aku rasa seat best lah belajar. Luahkan kawan yang lain, jangan dibakar-bakar. Memang seat best, bakar dengan apa yang baik-baik, best kelas online. Kerana apa? Kita senangkan muka lecturer dengan muka kita penuh dengan jerawat, kena orang saya tahu. Gigi kita patah, orang saya tahu. Kita belajar online, dia kelebihan bagi orang yang menjaga personality. Attitude-nya sebagai seorang yang nyemuk acak je. Jadi bila belajar online, saya satu isi semasa anda ngadap writing sebagai assignment, kan? Yang paling penting adalah doa. Doa itu penting supaya anda rasa selalu bebas daripada tanggungjawab yang berat. Bila anda dah buat, anda minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benda ini dipermudahkan. Bebaskan aku, bebaskan saya ya Allah daripada genggaman ancaman tanggungjawab yang berat. Genggaman yang berat adalah assignment yang berpindah-pindah. Kerana apa assignment berpindah-pindah? Kita daripada ngatur masa.
Kalau masa kita dibandingkan tu, Allah, kita akan jadi orang yang paling selamat kat dunia. So jangan tanggung saja. Doa, prinsipnya pertama usaha. Kedua, doa. Usaha macam ni, kita belajar online tu adalah usaha kita untuk sukses. Kita nak pentas, ambil gambar, padah dengan mak bapak, gambar kat background belakang, buku-buku oleh Abang Mustami. Ambil gambar lah, ambil gambar lepas dia gantung kat dinding, frame besar-besar. Allah, dah congregation dah. So plan nak pergi ke TV, plan nak pergi ke master, plan nak pergi ke PhD dan sebagainya. Kita dah achieve benda satu, kita insyaAllah kita boleh lagi ke depan. Bebaskan otak kita daripada benda-benda yang bersifat negatif. Jangan bersifat negatif, fikir benda yang positif. Alah, setakat manok mati pun jangan fikir benda yang manok tu mati kena apa kan. Si perlu fikir, benda yang penting jangan fikir. Yang penting tolak tepi. Benda penting belajar dulu. Bila dah habis kelas online, senang hati. Kita jadi orang yang serabut. Baik, doa itu penting ya. Target pelajar hebat. Saya yakin di hadapan saya seramai 62 orang termasuk dengan moderator panel saya ni adalah pelajar yang hebat-hebat belaka. Saya yakin dan sangat habis spring dengan anda bertahan sampai hari ini untuk belajar online. Target pelajar hebat adalah tamat diploma pengajian Islam buat dakwah, tamat saja terus apply untuk degree. Kalau ada kerjaya, dapat kerja di peringkat diploma, apply saja kerja, masuk kerja dan anda boleh lanjutkan pengajian sejarah PJJ. Tak jadi masalah. Bila anda dah tamat pengajian degree, target lagi ke depan, anda kena sambung master. Bila anda dah target sambung master dengan alang-alang atau kampung menyeluk perkasan dia sampai ke pangkal lengan, ambil ke peringkat PhD. Allahu Rabbi, bukan calang-calang. Saya yakin kalau anda berkolaborasi dengan pihak IKMAS, contohnya Ustaz Dahlan ataupun Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Ainuddin dan sebagainya, pensyarah-pensyarah IKMAS yang lahir daripada IKMAS, Ustaz Asfar dan sebagainya, anda tahu siapa pelajar IKMAS di luar. Kalau anda tidak pandai mencorak anda sebagai pelajar IKMAS yang betul-betul pure diajar dalam bidang agama, anda rugi. Anda kena corak, tampil ke depan sebagai orang yang berani. Jangan takut apa-apa event ke apa-apa aktiviti melibatkan bina agama, penceramah dan sebagainya. Tawarkan diri untuk berceramah. Make sure bila kita berceramah di hadapan, jangan kita kosong. Make sure dalam badan kita, dalam diri otak kita ada ilmu-ilmu agama supaya kita stick jadi orang yang kaku berada di hadapan kamera, kita kaku berada depan rakyat ramai, kaku berada di, tambahkan lagi berada depan mak bapak pun bisa bergegar. Jadi kena ada target di hadapan. And then ubah mentaliti kolot. Miskin terus miskin. Minta maaf, orang si pandai tu si pandai, orang berjaya tu berjaya. Ubah mentaliti kolot. Bila orang miskin, dia si usahanya akan terus miskin. Memang orang yang berusaha dia akan capai apa yang dia nak capai. Bila kita orang berhenti setakat diploma, alah, dia dapatnya ada duit ustaz, dia ada support pada abangnya kerja perintah, bapaknya kerja perintah, bapaknya ada pension, maknya ada pension. Jangan tanya kenapa, alasan itu. Anda achieve, saya mak bapak saya ada, dan mak bapak saya bukan orang kerja, jual kuih. Bila saya nak kongsi pengalaman itu, saya nak berjaya, saya kena achieve benda yang nak buktikan kepada isteri saya, nak buktikan kepada anak-anak saya bahawa ayahnya mampu achieve benda yang dia nak capai dalam kehidupan. Saya yakin anda pun sama. Masalah keuangan, kerajaan negeri ada molafah, kerajaan negeri ada bantuan yayasan, kerajaan negeri juga ada sediakan bantuan Baitul Mal. Saya yakin pelajar Baitul Mal diberi bantuan 3 kali dalam tempoh setahun. Berapa jumlah itu adalah aturan Baitul Mal. Yakin tidak menjadi masalah lagi bila anda belajar peringkat degree nanti, anda dah relax. At least dalam genggaman anda dah ada diploma. Apa-apa pekerjaan yang anda yakin boleh di-apply menggunakan diploma, anda apply. Bila anda rasa anda nak lebih ke depan, anda apply untuk yang degree, ataupun nak lebih ke depan lagi, anda apply untuk master dan sebagainya. Buktikan apa yang tercatat dalam diari cita-cita anda tercapai sepenuhnya. Anda nak jadi seorang pakar rujuk agama di mana-mana institusi agama ataupun di jabatan mufti ataupun jabatan agama Islam, Jais, Jakim dan sebagainya, buktikan tercapai. Jangan stop diploma, jangan stop saja sampai mana itu orang, jangan stop setakat diploma, sambung sampailah peringkat yang tertinggi sekalipun. Percaya dengan setiap apa yang berlaku ada 1001 hikmah.
COVID-19 dihadirkan adalah untuk memberi kita seluruh dunia belajar tentang ICT. COVID-19 Allah turunkan ke muka bumi ini adalah untuk Allah beri kita ilmu baru. Allah beri ujian ini adalah untuk sedarkan betapa pentingnya jaga kesihatan, betapa pentingnya kita nak jaga emosi kita walaupun tertekan. Baik, seterusnya kita dah nak berada di penghujung dah tu, ada 3 slide lagi. Jauh rindu, jauh rindu, dekat pilu, menunggu saya. Baik, percaya pada diri anda sendiri dan jangan bergantung pada sesiapa pun. Seorang yang sihat mental, emosi selalunya bersikap positif. Tak ulang, aura positif itu boleh mencorak pelbagai bentuk perkara-perkara yang baik-baik belakang. Okey, rindu. Saya yakin anda rindu. Rindu dengan siapa? Pertamanya rindu dengan kawan-kawan sebilik, tawa, lepak, sukan futsal di padang emas, game bola, game badminton di dewan kenyalang, Dota, Mobile Legend, PUBG dan banyak lagi. Saya yakin anda rindu zaman-zaman berborak di tepi. Komen apa? Kita rindu saatnya. Dan kita boleh bertepuk bahu sekalipun. Kita rasa dah adik-beradik. Kita rindu saat itu. Kerana apa? Inilah kenangan masa kita belajar. Kemudian penawarnya adalah bila kita rasa rindu, kita calling. Tanya khabar kawan. Apa guna kita rindu nak? Kita tanya khabar kawan. Video call. Macam yang kita pulang untuk video call ataupun chat. Sip salah. At least tanya khabar kau tu pola. Dah makan, dah minum. Tapi jangan mesej kenjar. Okay? Pilu. Mengapa perlu pilu? Tidak perlu pilu. Anda jauh dari keluarga. Sekarang ni anda berada di pangkuan keluarga. Bukannya berada di kampus. Yang merasa sangat-sangat tertekan adalah mereka yang berada di kampus. Makan macam ni, nak video call, tambah-tambah kredit habis. Anda boleh pergi kedai sebelah, boleh top up, boleh tengok YouTube, boleh tengok cara belajar, boleh buat assignment. Jadi, apa yang anda perlu fikirkan adalah fokus. Belajar itu fokus. Anda sebagai pelajar. Saya yakin, saya pun rindu dengan kawan-kawan saya masa belajar di IKMAS, especially kawan-kawan belajar masa degree dulu. Cumanya kita calling, kita call. Si perlu pilu. Kenapa? Kita ada mak bapak, kita ada adik untuk tolong kita belajar di rumah. Seterusnya, sayu. Bersabarlah. InsyaAllah diwartakan bila bebasnya COVID-19 nanti, saya yakin kita semua boleh merasa lega, tapi penuh dengan disiplin. Kan? Disiplin jaga kesihatan, kita jaga kesihatan, nak pergi ke bank kah, nak pergi ke kedai makan kah, kita akan ikut norma baru. Jadi benda yang bukan satu masalah besar. Masalah besar adalah sini dan tingkah laku kita. Fikir masalah itu besar, insya-Allah benda itu akan jadi besar. Fikir masalah itu kecil, insya-Allah benda itu akan jadi ringan. Baik. Belajar online dari rumah dimomotkan dengan istilah susah. Tetapi hakikatnya anda boleh berkomunikasi jika anda melepasi kesusahan itu. Ya, kita orang IKMAS belajar online di rumah. Belajar online adalah susah. Tapi kita orang sebenarnya nak combo. Kita orang nak combo. Kita semua nak combo. Bila kita nak achieve satu benda, kita nak berada di atas pentas, orang anggap tu anak aku, tu anak buah aku, tu cucu aku, tu atuk aku, sebagainya. Kita mau orang anggap kita dah capai 5 basic needs. Apa tentu 5 basic needs? Kita mau ada fun, gembira, kita mau ada survival, kita nak belajar, kita nak teruskan kelangsungan hidup, kita nak apa lagi? Kita mau ada power. Bila kita dah belajar, kita ada jawatan, kita nak ada power. Ini kita mau ada kasih sayang, love and belonging. Kita mau ada benda. So kena patuhilah apa-apa yang sepatutnya kita kena ikut. Belajar susah, siap ada belajar senang. Orang yang belajar mikir senang adalah orang pemula. Tanya dengan lecturer, tanya dengan pensyarah, kita belajar dulu senang kan susah? Punya madah senang, memangnya seorang yang hebat. Orang belajar madah senang, hebat. Orang madah susah ya, orang luar biasa. Memang susah belajar. Si ada belajar senang. Kita belajar daripada orang turun ilmu sangat susah. Tapi kita pun yang menyenangkan benda. Jangan menyusahkan diri pun. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Kita nak jadi orang berjaya, kita mestilah berakit-rakit dulu, susah-susah dulu, kemudian barulah kita rasa senang, insya-Allah. Kemudian
Dan saya yakin jika anda tahu stres, tekanan, kerisauan, malas, give up, fed up, itu satu penyakit kegagalan, saya yakin anda tidak akan memikirkannya. Kita nak berjaya, kenapa kita mikir nak fed up, kita nak mikir benda yang tidak ada faedah, kita nak mikir benda yang alah, kecil je pun, kecil je, kita perlu mikir benda ya. Yang fikir kita nak belajar, aku kena siapkan assignment hari tu sebab esok pun nak hantar. Si perlu fikir benda-benda lah, top up aku habis pindah hati, alah bergaduh gigi, ubah bergigi dulu, nanti pandai bergigi. Enak, jadikan diri anda seorang yang berjaya. Buktikan diri anda mampu berjaya, insya-Allah anda akan capai segala-galanya. Okay. Ada kadang-kadang kita terganggu oleh mod percintaan. Mod percintaan tu biasalah di Ikhmas. Saya dulu pernah bertugas di bahagian hak ehwal pelajar. Banyak benda-benda cerita dongeng, cerita mitos, cerita suka mitos, benda yang istilahnya dahsyat lah. Pelajar Ikhmas sejauh beza dengan pelajar Unimas. Pelajar Ikhmas sejauh bezanya dengan pelajar UiTM. Cuma mod belajarnya mod pada agama. Jadi bila seorang yang belajar agama, ini lebih dahsyat lagi, nak tahu belajar agama tersebut. Jadi dah nak habis dah. Bila kita rasa mood kita nak belajar agama tu, kita kena aktifkan, insya-Allah. Kekal pegang sampai bila-bila, insya-Allah benda yang akan jadi roh kita, akan jadi pegangan kita. Ambil kenangan-kenangan manis kita belajar di Ikhmas ya, untuk kita mak padah dengan adik kakak kita di kampung. Aku belajar di Ikhmas, aku rasa aku terima walaupun terpaksa belajar senang. Hati kita senang. Dalam pada saya ada keseruan dengan orang yang penonton sekalian. Saya belajar online. Saya driving, telinga saya pakai earphone. Pakai earphone dan saya tonton dalam kereta aja mendengar. Dapat aktifkan mod mendengar saya 200%. Isteri saya tukang catat apa yang disebut suka suruh bini saya. Sampai kan isteri yang saya ambil master pun saya suruh belajar master juga dengan saya. Dengar apa yang catat. Exam yang dicatat yang akan di-refresh balik. Macam mana? Preaktifkan benda yang jangan terlampau. Kami pada istilah tertutup, otak terlampau tertutup, jadi kita jadi tertekan. Emosi kita si stabil. Emosi si stabil, nangga barang pelik-pelik pun kita marah. Nangga mak dengan bapak duduk di beranda pun kita marah. Nangga abang gilek-gilek pun kita marah. Semua marah. Kenapa? Kita si stabil. Mungkin pun stabil, kita si marah. Okay? Jadi saya rasa kita buka ruang untuk sesi pertanyaan ataupun perkongsian. In case orang ada nak bertanya tentang apa yang perlu, saya akan jawab insya-Allah. Jadi ajaklah untuk perkongsian berkaitan tentang emosi, mental, kita belajar dalam mod online, termasuklah dengan Hayam Kulti Network. Jadi sekian bila topik anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul lah, saya sangat setuju dengan poin-poin Ustaz. Antara yang paling penting dalam kita sebagai pelajar ni, kita perlu mengurus masa dengan bijak lah. Kerana pengurusan masa. Jadi kita ada beberapa soalan ni Ustaz. Di antaranya adalah, Ustaz, saya nak tanya, bagaimana nak kekalkan diri sentiasa fikir positif dan untuk elakkan rasa down? Baik. Bagaimana nak kekalkan diri sentiasa positif dan untuk elakkan rasa down? Banyak tip-tip yang menarik saya nak kongsikan. Sebagai seorang pelajar, antara tip yang menarik, mainkan emosi kita dengan muzik-muzik. Contoh muzik-muzik yang perlu kita mainkan adalah muzik-muzik berelemen sentimental. Contohnya, muzik-muzik yang sentimental. Mood kita kadang-kadang harian kita nakkan kepada ketenangan, nakkan kepada benda yang relax. Kalau waktu real time kita nak benda yang betul-betul fresh. Kita tak nak panas, kita sentiasa nak sejuk. Elemen panas adalah elemen yang negatif. Contoh nak kekalkan mood yang positif, cari benda-benda yang positif. Contoh benda-benda yang positif, kalau dalam keadaan tertekan, jangan sama sekali minum air panas. Jangan minum air panas, contohnya air panas, kopi, teh, sebagainya, cari air yang sejuk. Terutamanya, minumlah air sejuk yang ada ais. At least kita boleh legakan. Saya kongsikan dengan pegawai kekitangan kerajaan yang masa berikmas di masa berceramah di Auditorium Al-Wadi Ikhmas 2. Kita nak kekalkan mood positif, kena ada tip-tip untuk positifkan diri. Contoh, ambil air sejuk, minum air sejuk, bukan minum air panas. Make sure air sejuk tersebut tiada perisa,
tiada perisa manis, tiada perisa masam, tiada perisa pahit, tiada perisa apa-apa perisa sekalipun. Jangan minum air yang ada perisa bila kita rasa diri kita dah berada di tahap level yang tertekan. Tertekan. Jadi bila kita minum air sejuk, elemen yang positif masuk ke dalam badan kita, insya-Allah kita boleh kekal positif. Bila kita rasa disebabkan laptop, disebabkan telefon, disebabkan PC, disebabkan apa sekalipun, kita jadi bertambah-tambah stres, saya sarankan bila anda disebabkan laptop, jangan off laptop. Ulang balik, jangan off laptop, jangan off handphone, jangan off PC. Cumanya refresh balik, jangan off. Bila kita off, mode kita mengganggu. Aku nak comeback dengan mode yang positif, aku kena refresh. Macam telefon, macam PC, macam laptop, bila kita off, kita belum tahu lagi penyakit-penyakit yang problem solving dalamnya dapat diselesaikan. Jadi kita restart. Contoh, anda berada di rumah yang nak kekal positif, berada di rumah, ambil air secawan, air sejuk yang tiada perisa, pergi keluar buat apa? Pergi keluar tengok pemandangan, jangan buka YouTube, jangan buka Facebook, jangan buka WhatsApp, jangan buka WeChat, jangan buka apa-apa saja media sosial. Kerana apa? Benda ini boleh mengganggu mood kita nak comeback dengan mood positif. Bila kita buka, anda kata kita buka Facebook, tiba-tiba kita lihat statement orang putus cinta, sedangkan mood kita putus cinta, kita akan sumpah lah kacau, jiwa kita pertama kacau. So stop, tertekan, elak semua media sosial, elak semua. So, perlu kita nak buka Facebook, scroll, ada benda yang beri kesan positif, kita boleh lihat. Modnya kekalkan positif dengan aktiviti yang positif. Pergi jumpa kawan, bak bersukan, lepak, sambil-sambil no phone, anti-social, no. Kita bercakap, luahkan perasaan, curhat, lapaskan apa yang terbuku di hati kita. InsyaAllah benda ini akan kekal positif dalam diri kita. Bila kita nangga masalah, orang jiran kita berterais kah, orang jiran kita nak bertikam dengan beriuk kah, anaknya bising kah, anggap itu adalah gangguan bunyi nyamuk saja. Jangan fokus, mau kita tu fokus ya, jangan. Kita fokus sedikit aja hujan, alah, biasalah masalah rumah tangga, biasalah anak-anak kecil. Gantikan dengan alasan-alasan yang positif. Okey? Gantikan dengan alasan-alasan yang positif jika anda ingin kekal positif. Jangan jadikan, lihat orang bergaduh, tok memang pucar lelaki tu curang, tok memang pucar perempuan tu curang. Jangan buat persepsi yang negatif. Oh, mungkin disebabkan perbalahan sikit-sikit kot. Jangan ambil pot hal-hal orang. Hal-hal ini pun tidak fokus. Macamnya, untuk kekal positif, bercakap benda-benda yang positif, ambil minuman, makanan yang positif. Ingat. Okey? Itu dah. Okey Ustaz, alhamdulillah, maaf ada sedikit teknikal lah daripada Instagram lah, sebab memang punya ada limit masa tadi. Okey, faham. Jadi seperti yang kita tahu Ustaz, ada satu lagi soalan. Kita sekarang okay. Dalam norma baharu, kita semua benda ada etika-etika tertentu dalam kehidupan seharian lah. Jadi boleh Ustaz kongsikan, apakah antara etika-etika yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar ketika sedang dalam kelas atas talian, punya gimnastik online kelas, apa etika yang boleh sekolah lah? Okey, soalan tu kadang-kadang ditanya oleh saya pun dengan lecturer, tapi hari tu saya ditanya oleh junior-junior saya di IKMAS, macam ni etika kita. Baik, banyak etika yang perlu kita patuhi, tapi agak santai. Perlu kita nak rigidkan etika-etika tersebut, sedangkan hakikatnya kita nak elak diri kita daripada sifat stres, emosi yang stabil. Contoh, etikanya, kalau dalam istilah kelas kita si sopan bila kita makan sambil belajar, kita belajar sambil makan, itu si sopan. Tapi bila dalam kelas, etikanya jadi si jelas. Kita makan koci, yang penting kita mendengar. Etikanya jangan menyampuk. Bila lecturer sedang bercakap, jangan menyampuk. Menyampuk kalau benda yang bersifat ilmiah, kita boleh sampuk. Bukan sampuk istilahnya, kita boleh join bersama. Contoh, lecturer tanya, macam ni perasaan kita orang itu, adakah anda faham sepenuhnya apa yang dipelajari? Jawab sejujur-jujurnya, faham ataupun si faham. Etikanya, be aktif sebagai student yang nak mematuhi etika belajar secara online. Pertamanya,
Jangan menyampuk sesuka hati. Keduanya, bila dalam mod pengajian online tu, kita selalu fikir, gua orang WeChat di sebelahnya. Kan kita ada komen-komen kat Ibah ya, contoh kita pakai Zoom sebagainya. Komen-komen yang berilmiah. Tadi secara lisan, untuk secara penulisan. Komen secara ilmiah, benda-benda yang berkaitan. Jangan bila kita komen di sebelah ya, komen yang suka ngolok-ngolok. Saya pun awal yang suka ngolok je sebenarnya, tapi bukan medium saya nak ngolok di tepi ya, personal. And then, itu yang kedua, jangan gunakan medium chat di sebelah ya, untuk kita kelakar hal peribadi ataupun kita nak kelakar benda yang berkaitan lah dengan ilmu fiqh munakahatkah, fiqh muamalatkah, keusahawanan dan sebagainya. Kita jadi komen yang kurang penting, komen yang ada manfaat kepada akan rumah pelajar yang suka main-main. Yang ketiganya sifat banyak yang saya tahu etika ni. Saya pun ambil etika selain 3 yang ketiganya adalah jangan main muzik yang rock apa. Macam muzik sentimental untuk kita pun mod, insya-Allah boleh. Kita main muzik rock kapak dalam so mengganggu kawan-kawan lain yang nak fokus. Kita pasang lagu ni, kita kan saya selesa telinga kita, tapi kita cakap macam ni telinga orang lain mendengar lagu-lagu yang sentimental, lagu-lagu yang bersifat black metal, lagu-lagu bersifat rock kapak dan sebagainya, ada orang yang suka. So kita patuhi, hormati hak mendengar orang lain. Yang keempatnya, banyak juga etika, tak mana sikit je nak. Etikanya, jangan, macam saya lah, saya mengakui, kan ada aplikasi Snapchat, mungkin dalam telefon anak Snapchat, ada yang mula mukanya berjamang, ada yang mula mukanya berambut panjang, ada yang mula backgroundnya yang ala-ala swimming pool lah, and then tukar badan, tukar muka. Memang, saya pun mengalami benda yang sama juga. Ia bukan mengikut sebenarnya, ia ada kira melanggar etika konsentrasi orang lain. Bila lecturer sedang bercakap benda-benda yang serius, kita tiba-tiba muka-muka macam Hulk Hogan. Kita muka-muka kita macam, alah, kawan tahulah apa Snapchat dalamnya macam-macam tukar muka kita. Jadi mengganggu konsentrasi orang lain. Nah, hormati juga. Bila kita kadang berfikir bendanya adalah lawak, boleh menghidupkan suasana. Lecturer tetap boleh pola, tapi jangan terlampau kerap. Selang seminit, selang saat tukar muka. Jadi rakan-rakan kita yang lain akan fokus dengan kita. Nah, mungkin di kalangan kita orang tahulah macam ni, muka-muka yang agak lawak, kelakar jadi kacang kah, kelakar jadi macam-macam lah, nak pelik-pelik. Rasa empat dia ada etika-etika yang saya faham lah menyebabkan gangguan konsentrasi dengan orang-orang lain. Dia antaranya lah. Ada macam ada komen Zulfadli mungkin dia suka muka-mukanya, betul? Ya dah lah. Biasa-biasa lah, stres lah, tukar tapi jangan terlampau kerap. Tukar yang bermaruah lah, dengan tukar muka perempuan, sedangkan hakikatnya kita lelaki. Tukar rambut panjang, hakikatnya kita rambut pendek, boleh membuka nanti berkala. Okay? Jadi kepada rakan-rakan, ada lagi soalan kah? Kalau ada soalan, kita boleh bukakanlah satu soalan terakhir sebelum kita menutup majlis kita pada hari itu. Mana ada? Macam ada soalan, mau ada soalan boleh kemukakan di ruangan komen. Kemudian rakan-rakan ada soalan boleh komen, ataupun masih ada boleh pada Syeda ataupun macam ni mesti kita boleh tutupkan untuk majlis kita bersama. Komen. Ya, nampak gaya macam Syeda soalan. Okey. Okey, respon. Jadi mun ada apa-apa sebarang apa persoalan boleh
follow IG Ustaz tu. Ustaz, apa IG Ustaz lah? Sila Ustaz IG Ustaz. Okey. Siapa-siapa yang ada soalan ataupun kemusykilan berkaitan tentang ilmu-ilmu psikologi ataupun ilmu agama yang sedikit ya, mungkin saya boleh bantu, boleh follow IG saya, my name Izan, ataupun siapa nak nangga saya pun lakonan-lakonan input-input yang berkaitan tentang ilmiah ataupun gurauan santai, boleh follow saya pun subscribe saya pun YouTube my name Izan official, ataupun ada lagi saya tu memang aktif dalam bidang media sosial sebab apa ya platform saya. And then kalau yang nak add friend saya, my name Izan QUE, saya pun Facebook dan Twitter my name Izan. Semuanya saya pun mark my name Izan. Okay, so kita orang boleh tengok apa konten ataupun nak bertanya. Yang nak ambil nombor telefon saya pun boleh 014 895 2046. Saya ulang balik 014 895 2046. Apa-apa kemusykilan, apa-apa jemputan, apa-apa benda-benda berkaitan kemusykilan tahu insya-Allah saya akan cuba bantu. Dan saya buka ruang juga untuk pelajar-pelajar IKMAS terutamanya yang nak join ataupun yang nak saya pelawakan secara percuma bantuan psikologi, counseling, psikologi apa-apa masalah secara bersemuka, sama ada berkumpulan ataupun secara individu, boleh kontak saya dan kita boleh setkan mana-mana tempat. InsyaAllah perlu ada bayaran untuk pelajar IKMAS terutamanya. Saya sayang IKMAS dan saya cinta semua pelajar-pelajar IKMAS dan saya harap semua pelajar IKMAS boleh sukses, boleh capai sampailah bergraduasi lah. Saya yakin muka-muka yang baik-baik belakang walaupun si nampak, insya-Allah kita orang boleh berjaya. Kekalkan, jangan jadi seorang yang si proaktif. Khitbah, libatkan diri. Pertandingan-pertandingan libatkan diri. InsyaAllah saya yakin anda boleh berjaya. Dan pengalaman saya di IKMAS dikongsikan untuk pemakar semangat orang. Saya pernah terlibat secara langsung dalam pertandingan pengkisahan peringkat kebangsaan, ngembak nama Sarawak dan ngembak nama IKMAS Jakim Sarawak, dan orang boleh nak hadiah-hadiah, nasyid dan sebagainya di dalam bilik pengarah, PA pengarah, kita orang boleh nanggap projek dan sebagainya. Ia adalah pemakar semangat saya untuk terus sukses, dan saya yakin anak-anak muda di kalangan IKMAS, adik-adik saya mampu lebih dahsyat daripada itu. Jangan berhenti berusaha sebelum anda berjaya. Dan kata-kata terakhir saya, dunia में जिंदगी है uhil muhtasha, lakin akhirati zindagi hai hamisha. Ingat, dunia ini tumpangan kita sementara, lakin akhirati akan tetapi akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya. The best among the rest. Ya baiklah, demikian tadi perkongsian yang sangat menarik daripada Ustaz Bung kita. Diharap apa yang kita dapat setelah perkongsian hari itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita kelak. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustaz Bung kerana sudi bersama MPP IKMAS pada hari ini, pada hari Jumaat yang berkah ini. Jadi, kalau tidak ada apa-apa lagi, boleh kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Subhanallah. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.